Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi dalam Fokus Sukan yang memaparkan berita-berita sukan terkini. Debaran saingan babak awal Liga Perdana Inggeris makin terasa apabila liga itu bakal membuka tirainya Sabtu ini. Namun beberapa bintang bola sepak terus senarai dalam perpindahan bagi musim baru Liga Perdana Inggeris 2011-2012. Penyerang Argentina Sergio Aguero mencatat perpindahan paling mahal ke Manchester City dari klub Spanyol Atletico Madrid dengan yuran perpindahan 40 juta euro. Saingan EPL bakal bermula Sabtu ini dengan beberapa perlawanan menarik dijadualkan buat tontonan para peminat bola sepak Liga Perdana Inggeris. Skuad bola sepak Brazil bakal mengadakan seri perlawanan persahabatan antarabangsanya menentang Jerman di Stuttgart, Jerman hari ini. Perlawanan menentang Jerman itu penting bagi Brazil untuk menilai pasukan berikutan pencapaian kurang memberangsangkan kebelakangan ini, terutama apabila Brazil terkandas pada suku akhir Piala Copa America bulan lepas. Bintang muda Brazil, Neymar berpendapat pertemuan dengan pasukan Jerman di Stadium Mercedes-Benz Arena itu nanti merupakan satu penghormatan besar. Namun, barisan skuad Brazil yang akan turun pada perlawanan menentang Jerman itu akan menyaksikan ketiadaan pemain tengahnya Lucas Leiva yang menerima penggantungan. Seorang lagi tonggak penting di bagian pertahanan yang tidak akan turun beraksi ialah David Luiz yang sedang mengalami kecederaan lutut. Walau bagaimanapun, tumpuan sepenuhnya bagi skuad Brazil pastinya tertumpu kepada penyerang muda Neymar dan Ganso yang beraksi bersama dalam klub Brazil Santos. Aksi menarik Neymar dan Ganso telah berjaya menarik minat beberapa klub ternama Eropah. Berikutan kekecewaan yang dikecapi skuad Brazil pada saingan Piala Copa America yang lalu setelah terkeluar dari pusingan suku akhir, Neymar berharap pasukannya Brazil mampu mengatasi kekecewaan tersebut secepat mungkin. Menurut Neymar lagi, saingan dalam Piala Copa America tersebut sememangnya sukar buat Brazil dan terpaksa terkeluar lebih awal dalam kejohanan tersebut. Namun kini skuad Brazil harus belajar dari pengalaman tersebut dan mencuba untuk memperelokkan dan memperbaiki untuk perlawanan-perlawanan akan datang ini. Dan ini termasuk mempertingkatkan prestasinya. Neymar juga melahirkan bahawa kegagalan skuad Brazil pada Piala Copa America itu tidak seharusnya dianggap sebagai masalah secara berterusan. Tetapi apa yang penting ialah mencari penyelesaian ke arah memperbaiki prestasi pasukan dan bukan sebaliknya. Fokus yang lebih penting sekarang menurutnya pertemuan menentang Jerman tersebut. Bercakap mengenai skuad Jerman, Brazil memiliki rekod terbaik ke atas Jerman. Namun Neymar memandang skuad bimbingan jurulatih Joachim Löw itu pasukan yang kuat. Meskipun ia aksi pertama Neymar menentang Jerman, namun beliau tetap melahirkan rasa hormat dan seronok tentangnya. Menurutnya, skuad Jerman memiliki pemain yang harus diberikan tumpuan, yaitu Mesut Ozil. Namun, tetapi malangnya, Mesut Ozil tidak disenaraikan untuk perlawanan tersebut. Tetapi menurutnya, Jerman tetap satu pasukan yang memiliki barisan terbaik. Dalam rekod pertemuan kedua pasukan, Jerman belum pernah menewaskan Brazil sejak kemenangan 2-1 di Cologne pada tahun 1993. Pertemuan terakhir antara Brazil dan Jerman ialah pada tahun 2005 apabila Brazil menang 3-2 ke atas Jerman dalam perlawanan separuh akhir Piala Konfederasi. Dalam pada itu, Jerman berjaya mara bagi kejohanan Piala Eropah yang akan berlangsung tahun depan di Poland dan Ukraine, sementara Brazil dijadualkan mengadakan beberapa perlawanan persahabatan sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014. Sukan tenis,
Dua keputusan mengejut berlaku semalam di kejohanan tenis ATP Jelajah Dunia Piala Rogers yang berlangsung di Montreal, Kanada. Dua pemain pilihan terkandas di pusingan kedua kejohanan termasuklah juara bertahan Andy Murray. Terdahulu sebelum itu, pemain pilihan ke-10 kejohanan Richard Gasquet dari Perancis mengesahkan kemaraannya ke pusingan ketiga kejohanan selepas berjaya menewaskan pemain bukan pilihan Florian Mayer dari Jerman. Gasquet menang di set pertama dengan 6-3 dan di set kedua dia sekali lagi menang mudah dengan 6-2 untuk layak ke pusingan ketiga. Sementara itu, rakan senegara Gasquet, Gilles Simon pula mengalami nasib yang sebaliknya. Simon yang diletakkan sebagai pilihan ke-9 kejohanan tewas dengan straight set kepada pemain bukan pilihan dari Jerman, Philipp Pesner dengan keputusan straight set 7-5, 6-2. Keputusan yang paling mengejut ialah kekalahan juara bertahan Andy Murray dari Britain. Murray yang juga pilihan keempat kejohanan tewas mengejut di tangan pemain bukan pilihan dari Afrika Selatan Kevin Anderson dengan straight set 6-3, 6-1. Kejohanan golf PGA edisi ke-93 yang akan berlangsung di Atlanta Country Club, Georgia, Amerika, syarikat bakal menyaksikan pertarungan sengit beberapa pemain utama dunia. Antara yang akan turun nanti ialah dua pemain di ranking teratas dunia, Luke Donald dan Lee Westwood. Bakal menjadi tumpuan di kejohanan golf PGA edisi ke-93 itu nanti ialah juara kejohanan golf dunia jemputan WGC Bridgestone Adam Scott dari Australia. Scott yang menduduki ranking ke-9 dunia ketika ini mendapat liputan meluas dari media selepas menjuarai kejohanan dunia yang lepas. Tetapi liputan lebih meluas diberikan kepada pembantunya Stevie Williams. Williams sebelum ini merupakan pembantu kepada bekas pemain nombor 1 dunia Tiger Woods. Tetapi dia dipecat minggu lepas oleh Woods kerana bekerja untuk Scott tanpa pengetahuan Woods. Scott juga telah memberi amaran kepada Williams untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan kepada media agar tidak menimbulkan sebarang kontroversi. Di samping kehadiran Tiger Woods itu, beberapa lagi pemain ternama dunia akan turun bertanding. Antaranya ialah pemain nombor 1 dunia Luke Donald dari England, pemain nombor 2 dunia Lee Westwood juga dari England, dan juara terbuka British Darren Clarke dari England. Pasukan kriket India berharap akan dapat bangkit dalam 4 perlawanan siri ujian bertemu England nanti. India akan menentang England dalam ujian ketiga di Edgbaston, Birmingham. India sebelum ini ketinggalan 2-0 dari 2 perlawanan ujian yang awal. Pasukan kriket India kini sibuk membuat persiapan menjelang perlawanan ujian siri ketiga menentang England. Dalam 2 perlawanan siri ujian menentang England sebelum ini, India tewas dalam kedua-dua perlawanan tersebut.
Ketua pasukan India MS Dhoni berharap pasukannya akan dapat bangkit sekalipun tanpa 3 pemain utama yang mengalami kecederaan. Trio India Zahir Khan, Harbhajan Singh dan Yuvraj Singh terpaksa berehat panjang kerana mendapat kecederaan. Tetapi India mendapat berita baik apabila pemukul terbaik India Virender Sehwag akan dapat kembali beraksi selepas pulih dari pembedahan bahu. Sehwag sebelum ini terlepas 2 perlawanan ujian menentang England. And what will be important is from there to go ahead and put further pressure on their batting order, which I think will be very important because if you see the batting line, they bat quite deep. They bat till maybe 9 or 10. So it is very important that how we bowl with a ball that gets slightly old. Maybe from 45 or 50th over onwards, till we get the second new ball. So I think turut akan beraksi kembali ialah Gautam Gambhir yang baru pulih dari kecederaan siku. Perlawanan siri ujian keempat pula akan berlangsung pada 18 Ogos depan di London. Ketua Pasukan Kapal Layar Emirates Teams dari New Zealand dan Backers malam menegaskan bahawa pasukan Oracle akan menjadi pasukan yang perlu diberi perhatian apabila perlumbaan kapal layar siri dunia Piala Amerika disambung semula hari ini. 9 buah pasukan akan bertanding di perlumbaan ini termasuk pasukan Korea yang baru turun ke laut semalam. Perlumbaan kapal layar siri dunia Piala Amerika diteruskan lagi bermula hari ini dengan perlumbaan pusingan kelayakan. Semalam semua pasukan turun bagi menjalani latihan. Turut mengadakan latihan semalam ialah pasukan kapal layar Korea. Sebelum berlabuh, pasukan Korea mengadakan upacara tradisi yang dipanggil Jin Susik sebelum memulakan latihan. Minggu lepas, pasukan kapal layar Korea ini mendapat tempat kedua di perlumbaan sesi uji masa. Tetapi secara keseluruhan selepas 4 perlumbaan, mereka hanya menduduki tempat ke-6. Perlumbaan pusingan kelayakan yang bermula hari ini akan berlangsung selama 3 hari. It's daunting but an exciting challenge, and I think you can. Pasukan Emirates dari New Zealand pula merupakan pasukan pilihan di perlumbaan pusingan kelayakan ini. Minggu lepas, mereka menduduki tangga teratas di sesi uji masa. Mereka juga menduduki tempat teratas di perlumbaan peringkat saringan. Aujourd'hui, c'est un peu une répétition pour la journée de demain. On a beaucoup travaillé sur les vidéos hier pour voir un peu comment les grands teams étaient organisés. On va changer un peu la façon dont nous, on est organisés à bord, notamment sur les manœuvres d'empannage, sur les virements de bord. Et donc, c'est un peu une répétition. Pasukan yang bakal mencuri tumpuan nanti ialah Oracle Racing Coach. Pasukan Oracle merupakan pemenang di perlumbaan siri dunia Piala Amerika di Portugal minggu lepas. Mereka kini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan sebaris dengan pasukan tim Emirates. In terms of the match racing and things, well, yes, that's the background we come from, but I'd still, I'd give the edge to Oracle right now. They've done a lot of match racing, both in Auckland and San Francisco with their training camp there. Dengan paparan sukan yang kami muatkan tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Hingga bertemu lagi dalam keluaran Sabtu nanti. Dengan itu, salam hormat daripada kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.